Baru-baru ini viral di Filipina tentang satu kes pembunuhan yang dikatakan hampir mirip ala-ala filem Orphan. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom siasat. Pada 10 Disember 2021, di sebuah kawasan di utara Kota Bato, Filipina, si bapa iaitu Maguad membantu isterinya membaiki struktur di sekolah rendah Buayan, di mana si ibu merupakan guru besar di situ, manakala si bapa merupakan seorang guru di sebuah sekolah menengah. Pada sekitar jam 2.58 minit petang, Encik Maguad menerima satu panggilan kecemasan dari seseorang yang memberitahu rumahnya telah dimasuki 3 orang lelaki yang tidak dikenali. Encik Maguad bergegas pulang ke rumahnya dan pada sekitar jam 3.15 minit petang, ketika dia sampai, dia cuba masuk menerusi pintu utama rumah mereka. Tetapi pintu dalam keadaan kunci. Dia mula memanggil nama anaknya namun tiada jawapan. Dia kemudiannya pergi ke arah pintu belakang sambil berteriak memanggil nama anak-anaknya. Ate Gwen, boy, Ate Gwen. Lalu, tanpa berlengah, dia telah bertindak menendang pintu dapur secara paksa sehingga terbuka. Apabila pintu terbuka, dia terlihat kaca pecah di atas lantai bersama darah yang banyak. Dan ketika itulah dia melihat anak-anaknya terbaring dalam keadaan berlumuran darah, di mana anak perempuannya dijumpai berhampiran pintu bilik, manakala anak lakinya Louis dijumpai berhampiran pintu utama. Dalam keadaan panik, dia mula mencari seorang lagi individu, iaitu anak angkat mereka yang bernama Janice. Apabila kelibat anak angkatnya tidak kelihatan, dia mula memanggil, "Janice, kat mana kau?" Good Janice, din ka! Janice kemudian keluar dari biliknya dalam keadaan ketakutan dengan rambutnya yang masih basah. Dia berkata yang sewaktu Encik Maguad memanggilnya, dia sedang mandi. Dalam kes ini, ada 3 orang mangsa yang berada dalam rumah tersebut, iaitu anak sulung Maguad, iaitu Kizil Gwen yang berusia 18 tahun, serta anak lelaki dia iaitu Chrisville Louis yang berusia 16 tahun. Dan Janice, satu-satunya mangsa yang terselamat dalam kejadian ini adalah anak angkat keluarga Maguad yang berusia 17 tahun. Janice ni merupakan seorang anak yatim yang telah diambil menjadi anak angkat kepada keluarga ini atas permintaan anak sulung mereka iaitu Gwen. Disebabkan Gwen kasihan melihat Janice yang berstatus anak yatim, Gwen telah mengajak Janice tinggal bersama mereka supaya Janice dapat menamatkan pelajaran dia. Janice mula tinggal bersama dengan keluarga Maguad sejak bulan Julai tahun 2021, iaitu sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan betapa baiknya adik-beradik Maguad ini sehinggakan Louis iaitu si adik sanggup tidur di ruang tamu dan memberikan biliknya kepada Janice hanya sebab dia nak bagi Janice ni rasa selesa seperti tinggal kat rumah dia sendiri. Berbalik semula kita kepada kes ini. Ketika kejadian, Janice sempat memuat naik status di Facebook miliknya memohon pertolongan pada pukul 3 petang sewaktu kejadian. Di sini saya sertakan terjemahan untuk status terbabit. Namun, polis telah menjumpai pakaian yang berlumuran darah di dalam satu plastik di luar rumah mangsa. Hasil siasatan polis lagi mendapati mangsa-mangsa dibunuh menggunakan botol kaca yang pecah, kayu bisbol, tukul dan juga pisau. Yang mana alatan yang digunakan dalam kejadian ini semuanya milik keluarga terbabit. Dan yang aneh sekali, pelaku dalam kejadian ini tahu bila ketiadaan Encik Maguad dan isterinya di rumah. Tambahan penyiasat lagi, kenyataan Janice bercanggah dengan laporan yang diterima. Janice mengatakan yang Louis telah diserang terlebih dahulu dan ketika penceroboh cuba menyerang dia dan Gwen, Janice sempat menyelamatkan diri dengan mengunci pintu bilik. Namun, hasil laporan polis mengatakan darah pada lantai berhampiran Gwen telah mengering dan dihurung oleh semut, manakala darah pada mayat Louis kelihatan masih baru. Melihat pada keadaan mangsa menunjukkan yang Gwen telah diserang terlebih dahulu sebelum pelaku menyerang adiknya. Dalam satu kenyataan oleh Encik Maguad, dia memberitahu yang hanya Gwen dan Janice sahaja yang tahu di mana dia menyimpan tukul yang digunakan dalam kejadian ini, manakala kayu baseball Louis pula disimpan dalam bilik Louis yang sekarang ini digunakan oleh Janice. Sewaktu kejadian tersebut, dia juga terkejut apabila Janice mandi sedangkan mayat adik-beradiknya masih terbaring di atas lantai rumah. Menurut Encik Maguad lagi, bulan pertama Janice tinggal bersama mereka, 10,000 peso yang diletakkan di dalam balang berdekatan tingkap bilik Encik Maguad telah hilang. Pada mulanya mereka menyangka duit itu diambil orang dari 2 tingkap. Namun, sehari lepas itu, Gwen telah menemui duit itu dalam beg Janice. Apabila mereka menunjukkan duit itu kepada Janice, Janice menangis dan merayu agar diberi peluang kedua. Si ibu juga menyatakan pada hari kejadian, Janice tiba-tiba memanggil mereka dengan panggilan ibu dan ayah. Sedangkan sebelum ini, Janice tidak pernah memanggil mereka dengan panggilan tersebut. Dan yang paling mengejutkan, Janice bukanlah seorang anak yatim. Ibu dan bapa Janice masih hidup dan dia mempunyai 3 orang adik-beradik yang lain. Pada 16 Disember 2021,
Pihak polis telah mengeluarkan kenyataan yang Janice telah mengaku membunuh kedua adik-beradik ini dan motif dalam kejadian ini adalah akibat rasa cemburu dan marah kepada adik-beradik tersebut. Pihak polis juga masih menyiasat dan memburu rakan subahat Janice. Kes ini sangat menyedihkan bila seorang gadis berusia 17 tahun yang diberi peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan keluarga angkat yang penyayang sanggup untuk melakukan pembunuhan kejam seperti itu. Dan pada ketika ini heboh dekat social media di Filipina yang mendakwa kes ini mirip dengan filem Orphan disebabkan watak jahat di dalam filem ini merupakan seorang anak angkat, dan ada dakwaan yang mengatakan Janice gemar menonton filem dan filem ini antara salah satu filem kesukaan Janice. Jangan lupa subscribe channel kami kerana ianya akan membantu untuk channel kami berkembang. Terima kasih.